Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 23 Februari 2023. Sebanyak 71% atau lebih 2/3 pencarum aktif kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang berusia 55 tahun dan ke bawah tidak mempunyai wang mencukupi untuk bersara melebihi paras kemiskinan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia susulan daripada 4 pengeluaran khas KWSP ketika wabak pandemik COVID-19 menular. Jelas ahli Parlimen Tambun itu, 4 pengeluaran tersebut menyebabkan bilangan pencarum aktif yang mencapai simpanan asas iaitu 240,000 pada usia 55 tahun menurun kepada 29% pada akhir 2022 berbanding 36% pada 2020. Susulan itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan memberitahu bahawa KWSP menganggarkan golongan berkenaan perlu bekerja antara 4 hingga 6 tahun sebagai tambahan untuk membina semula simpanan yang telah dikeluarkan semasa tempoh pandemik. Dalam tempoh pandemik sebelum ini, KWSP melaksanakan 4 pengeluaran iaitu iLestari, iSinar, iCitra dan pengeluaran khas bagi membantu kelangsungan hidup ahli yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah menahan pegawai penyelidik kepada bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan semalam susulan dakwaan sogokan RM10 juta. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata, lelaki yang dikenali sebagai Muhammad Syafiq Abdul Halim itu ditahan selepas hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada pukul 3 petang semalam. Beliau berkata, lelaki itu diminta hadir oleh SPRM bagi memberi keterangan berhubung dakwaan sogokan RM10 juta kepada Wan Saiful bagi memastikan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin dituduh menerima rasuah. Tambah Azam, walaupun individu itu sudah membuat permohonan maaf di atas dakwaan yang dibuat, namun kesalahan itu tetap serius dan sengaja dimainkan sekaligus perlu diambil tindakan. Lelaki berkenaan disiasat mengikut Seksyen 48 Akta SPRM 2009 kerana mengganggu siasatan berkaitan projek Jana Wibawa. Selepas dipanggil memberi keterangan Sabtu lalu, SPRM hari ini mengesahkan bahawa siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masih diteruskan berhubung projek Jana Wibawa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kertas siasatan mengenainya juga masih belum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Tambah Azam, beliau tidak menolak bahawa ramai lagi individu yang akan dipanggil bagi membantu siasatan kes tersebut. Ditanya berhubung dakwaan bahawa SPRM menjalankan pendakwaan terpilih, Azam memberitahu Suruhanjaya berkenaan menjalankan siasatan dengan profesional dan bergantung kepada maklumat yang diterima selain aduan yang mengandungi unsur jenayah di bawah Akta SPRM. Tegasnya lagi, SPRM bukan satu alat untuk mana-mana parti politik dan siasatan yang dijalankan tiada kaitan dengan pendakwaan terpilih dalam isu berkenaan. Seorang remaja dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Jelebu hari ini atas tuduhan merogol adik kandungnya sendiri yang berusia 14 tahun hingga melahirkan anak dijempol pada tahun lalu. Remaja berusia 15 tahun berkenaan mengaku bersalah atas 2 pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Nur Syazwani Izhaq. Mengikut pertuduhan, tertuduh telah melakukan persetubuhan dengan adik kandungnya di sebuah perkampungan Felda pada 21 Jun hingga 20 Jun serta mengulangi kesalahan yang sama antara 1 September hingga 10 September tahun lalu. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Keseksaan yang boleh berdepan hukuman penjara antara 10 hingga 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan remaja itu dijamin sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin ahli keluarga dan sebutan semula kes pada 22 Mac ini bagi laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Anak kambing makan apa? Rumput. Anak harimau makan apa? Garing. Anak kucing makan apa? Hai pecinta kucing, perkenalkan Powercat formula anak kucing sesuai untuk anak kucing agar membesar dengan sihat dan kuat. Kucingku comel, bulunya lebat, selalu sihat kerana Powercat.
memberi kucing kekuatan untuk selalu sihat dan gembira. Penyampaian hadiah buat 4 pemenang utama pertandingan melukis kreatif dan mewarna peringkat kebangsaan sempena Hari Malaysia 2022, anjuran Media Mulia Sdn Bhd, Mind App Sdn Bhd, Drozania dan juga Yayasan Wiba Prima telah diadakan hari ini. Membawa pulang trofi, iPad dan sijil penyertaan, pemilihan 4 orang pemenang ini dilakukan mengikut kategori umur yang ditetapkan. Ceria, syukur menang. Adik dah start melukis warna ni start umur berapa? Dalam 5 je tau. Kalau yang tahu tu selalu mak dapat daripada Facebook ke macam tu. Kalau ada lah tengok macam dalam Google. Cari ada. Yang paling lama nak buat tu dalam 2 hari macam tu yang online. Lukis tu kadang-kadang sekejap je dalam 20 minit. Warna tu yang lama. Yang yang macam yang sumber tu dalam Pinterest carilah macam berkenaan macam tajuk tu kan. Rasa gembira sangat. Saya taklah suka sangat mewarna sebenarnya. Saya suka melukis dengan mewarna je. Masuk nak menang sebab tahu macam best je. Lepas tu masuk tahu-tahu menang. Adik dapat tahu pertandingan ni daripada siapa? Mak jumpa, tak tahu dari mana. So masuk kelas yang setiap minggu tu. So masuk pertandingan ni, menang. Dia ajar macam nak guna website Drozania. Lepas tu ajarlah nak masuk tandingan tu macam mana, nak warna. Dua mesin pengeluaran wang automatik ATM telah diletupkan oleh penjenayah di sebuah bank di Setia Alam awal pagi tadi. Kejadian yang berlaku kira-kira pukul 6 pagi tadi menyaksikan sekitar kawasan premis perniagaan tersebut ditutupi garisan polis yang sedang melakukan siasatan. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim telah mengesahkan kejadian itu serta menyatakan bahawa siasatan lanjut masih dijalankan pihaknya yang berada di lokasi untuk mengetahui suspek dan motif kejadian. Dalam pada itu, Muhammad Iqbal turut menegaskan bahawa perkembangan terkini akan dimaklumkan nanti selain pasukan polis termasuk unit anjing pengesan K9 dan unit pemusnah bom sudah bersedia di lokasi berkenaan untuk membantu siasatan. Usaha kreatif pendatang asing tanpa izin parti yang berkampung di tanah kerajaan akhirnya berjaya dihidupi hak berkuasa apabila Majlis Perbandaran Sepang MP Sepang mengesahkan lokasi penempatan itu merupakan sebuah kawasan yang belum diwartakan. Yang di-Pertua MP Sepang, Datuk Ahmad Hamid Hussein turut mengakui pihaknya tidak dapat mengesan kawasan penempatan haram itu sebelum ini berikutan kedudukan yang jauh dari jalan utama serta berselindung di sebalik bukit dan hutan belukar. Mengulas lanjut, beliau berkata kerja-kerja pencerobohan dan pembersihan di kawasan penempatan itu dijangka mengambil masa sekitar seminggu serta melibatkan 110 buah rumah di 4 perkampungan kecil. Ujarnya kerja-kerja pembersihan tapak penempatan haram itu mengambil sedikit masa kerana terdapat banyak sisa-sisa seperti kayu, batu, zinc serta barangan milik penghuni. Pada 16 Februari lalu, media melaporkan Jabatan Imigresen Malaysia menggempur satu penempatan parti haram membabitkan 4 buah perkampungan kecil yang berselindung di sebalik bukit dan hutan belukar di Cyberjaya. Penempatan itu dilengkapi pelbagai kemudahan seperti bekalan air dan elektrik serta kedai runcit. Beralih ke berita dunia. Seorang wartawan sebuah syarikat penyiaran Amerika Syarikat, AS Maut, ditembak ketika membuat liputan insiden pembunuhan di Orlando, Florida. Selain wartawan tersebut, rakan setugasnya seorang juru kamera yang berada bersamanya ketika itu turut ditembak dan kini berada dalam keadaan kritikal. Kedua-dua mangsa dari Spectrum News 13 dipercayai sedang membuat liputan kejadian pembunuhan di Pine Hills yang berlaku beberapa jam sebelum kejadian. Mereka yang berada di dalam kenderaan berhampiran lokasi pembunuhan awal didatangi sebelum suspek yang bertindak melepaskan tembakan. Suspek kemudiannya meluru ke arah sebuah rumah berdekatan dan menembak mati seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun.
Polis kini berjaya menahan suspek Kit Moses, 19 tahun tidak lama selepas itu, namun motif kejadian masih sedang dalam siasatan. Menurut laporan, mangsa sedang melaporkan kejadian pembunuhan seorang wanita yang berlaku pada jam 11 pagi sebelum suspek kembali ke lokasi dan melepaskan tembakan. Seorang guru maut ditikam pelajar berusia 16 tahun di Sekolah Menengah St. Thomas di Equine semalam. Dalam kejadian, suspek dilaporkan memasuki bilik darjah di sekolah menengah berkenaan lalu menyerang guru wanita berusia 50 tahun yang ketika itu sedang mengajar kelas bahasa Sepanyol. Menurut laporan, suspek terlebih dahulu mengunci pintu bilik darjah sebelum menikam guru tersebut di bahagian dada. Selepas menikam mangsa, suspek melarikan diri ke bilik bersebelahan dan memberitahu seorang guru di situ bahawa satu suara halus telah mengarahnya melakukan serangan itu. Bagaimanapun, tidak lama kemudian suspek berjaya ditahan, namun disyaki dia mengalami masalah kesihatan mental. Presiden Perancis Emmanuel Macron menerusi laman media sosialnya turut merakam ucapan takziah kepada keluarga mangsa, rakan sekerja dan pelajar yang terlibat dalam insiden di Saint-Jean-de-Luz. Berita ekonomi. Kerajaan Perpaduan dijangka memperkenalkan subsidi bersasar dalam bajet 2023 yang bakal dibentangkan pada bulan ini memandangkan kerajaan mahu mengurangkan beban subsidi dan perbelanjaan negara. Pengarah program MBA Putra Business School PBS, Prof. Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pengenalan subsidi bersasar itu juga dapat memastikan hanya golongan yang layak sahaja akan menerima manfaat tersebut. Katanya, mekanisme yang boleh diperkenalkan mestilah menggunakan teknologi seperti aplikasi kod QR atau chip di dalam kad pengenalan supaya tidak ada unsur salah laku dan ketirisan. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberitahu kerajaan perlu membangunkan segera satu mekanisme untuk mengkategorikan kumpulan atau individu yang akan menikmati subsidi bersasar. Ujarnya, Malaysia tidak mempunyai pilihan dari segi ruang fiskal kecuali beralih kepada pelaksanaan subsidi bersasar dan mengambil kira kesan kepada rakyat walaupun kemungkinan berlaku kenaikan inflasi. Berita sukan. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM pada minggu ini akan menghantar permohonan untuk kembali menyertai Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF. Setiausaha Agung PSM Dato' Abdul Wasaleh menjelaskan bahawa Badan Induk Sepak Takraw tersebut sedang giat menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan Badan Induk Sepak Takraw Antarabangsa tersebut. Dalam perkembangan sama, beliau turut menyatakan yang PSM membenarkan sebanyak 3 ahli gabungan Selangor, Sarawak dan Perlis yang keluar sebelum ini untuk kembali menyertai Liga Sepak Takraw STL 2023 Division 1 yang akan bermula dari 26 Mei hingga 24 Jun ini. Abdul Wahdan menyatakan bahawa pintu sentiasa terbuka buat para pengadil yang sebelum ini pernah bernaung di bawah Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF untuk kembali menyertai badan tersebut.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 24 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.